Kita nak bercakap berkenaan bergurau ni. Ada yang bergurau tu orang katakan sampai melampau. Tapi kalau gurau-gurau sikit tu dia macam mencuit kemesraan. Macam kita mencuit kemesraan. Gurau-gurau manja. Tapi bukan bermanja. Gurau-gurau manja. Gurau-gurau ada perbezaannya di situ. Ada perbezaan. Bermanja tu lain. Bermanja dan lebih daripada bermanja tu lain. Awak jangan lebih. Nanti saya gelak. Ya, betul. Okey. So, jadi kita nak cakap bagaimana gurau itu boleh membawa padah pada penerimanya. Ya, sebab kadang-kadang kita mungkin dengan niat nak bergurau akhirnya akan mengakibatkan kecederaan dari segi fizikal dan juga mungkin akan mengganggu dari segi emosi dan juga mental. Jadi kita nak berbicara berkenaan dengan perkara ini. Kita bersama dengan, saya kenalkan, Puan Siti Nur Afizah Muhammad Zamzam, merupakan kaunselor bahagian kemahiran dan teknikal MARA. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Okey, terima kasih Puan. Selalunya kita bercerita tentang gurauan ini. Ni dalam konteks pendidikan lah ya. Bila dikatakan sebagai nakal di sekolah tu, ada yang menyatakan sebagai beberapa pihak memberi respon ya. Ya, perkara biasalah bergurau di sekolah ataupun nakal di sekolah ya. Jadi tetapi ia akan menyebabkan suatu masalah apabila gurauan itu menjadi serius dan juga menjadi melampau dan menyebabkan satu keadaan ia menjadi bully ya dalam kalangan anak-anak muda ini. Jadi bagaimana sebenarnya kita melihat gurauan ini adalah satu perkara yang kalau tidak dibendung ia akan menyebabkan perkara yang lebih besar dan lebih negatif akan berlaku kepada anak-anak ini, Puan. Okey, baik. Untuk pertanyaan daripada DJ kita hari ini ya, bila kita berbicara tentang gurauan, gurauan tu sebenarnya perlu dalam kehidupan kita kerana itu fitrah dalam kehidupan kita untuk saling menceriakan dan saling membahagiakan. Tetapi apa yang perlu kita tekankan dan kita perlu lihat adalah gurauan yang melampau. Yang kadang-kadang kita lihat mereka tidak melihat kepada aspek kesan gurauan itu memberi kesan kepada emosi, fizikal dan juga mental. Yang mana kalau gurauan yang memang agak teruk yang memberi kesan kepada mental memang mengganggu seseorang itu untuk berinteraksi dengan sosial, untuk mereka menjalani sesi pendidikan dan sebagainya, sesi pembelajaran dan sebagainya. So, kita kena tahu juga faktor yang kenapa berlakunya gurauan melampau. Kalau kita lihat yang pertamanya adalah kurangnya kesedaran empati. Kita tahu kan antara simpati dengan empati. Empati ini adalah satu nilai yang sangat penting kerana dengan empati itu mereka boleh melihat bagaimana perasaan orang lain, bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain dan memahami keadaan orang lain. Kalau melihat kepada keadaan, bila adanya empati, kita akan mudah simpati kepada orang tu. Dan apabila kita berbicara, bertindak, berfikir, kita akan melihat kesan itu kepada orang lain. Sebab itu pentingnya aspek empati dalam diri. Yang kedua adalah kalau kita lihat sifat peribadi ataupun karakter seseorang. Ada sesetengah kanak-kanak, remaja ataupun belia di luar sana yang karakter dia memang suka mengusik dan kita lihat nakal. Tetapi mungkin kadang-kadang usikan ataupun karakter itu tidak bersesuaian dengan tempat dan orang lain. Dan kalau kita lihat juga dari segi kawalan diri, kadang-kadang mereka biasa untuk berinteraksi atau mencuit yang kita kata nakal tadi dengan orang lain. Mereka biasa. Tetapi rupa-rupanya mereka ni daripada keluarga yang memang suka mengusik. Tetapi mungkin bila berjumpa dengan rakan-rakan, ada rakan-rakan yang tidak biasa dengan usikan-usikan nakal sebegitu. So ini antara kalau kita lihat kenapa mereka ini lebih kepada suka mengusik orang lain dan kita lihat kadang-kadang melampaui batas dan kita lihat faktor-faktor inilah. Dan kita lihat juga apabila sesetengah mereka ini sebenarnya nakkan perhatian. Kan kalau kita lihat dalam satu kelompok ada yang memang outspoken, yang terkedepan, akan ada individu yang mereka inginkan perhatian sebenarnya. Sebab kelompok itu lebih diberi perhatian
perhatian berbanding individu ini. Jadi mungkin usikan dan gurauan ini untuk menonjolkan diri mereka supaya mereka tertonjol seperti rakan-rakan yang lain. Okey. So itu beberapa aspek yang kita lihat daripada diri itu sendirilah kenapa membawa kepada gurauan yang melampau. Okey, dan bila seperti mana yang Puan dah jelaskan tadi kan, itu antara perkara yang mungkin membendung kepada berlakunya perkara tersebut. Betul. Tapi kalau kita berbalik kepada situasi yang berlaku sebagai contoh, suami isteri pun bergurau juga, keluarga, adik-beradik dan sebagainya. Tetapi bagaimana untuk kita meletakkan bahawasanya ini adalah tahap yang bersesuaian untuk bergurau? Sebab kadang-kadang pada kita mungkin kita rasa macam okey je, tapi rupanya mungkin ahli keluarga ataupun rakan-rakan lain rasa macam ini dah terlebih sensitif. Jadi perlu ada had-hadnya. Bagaimana peletakan untuk meletakkan tahap bergurau itu di situ sahaja? Bagaimana? Cantik soalan tu ya, sebab kita tahu gurauan itu memang diperlukan, tapi sejauh mana gurauan itu boleh membawa kepada 3M, iaitu menyakiti, merendahkan dan juga mengancam. Sekiranya gurauan itu membawa kepada 3M ini, kita lihat itu dah memang gurauan yang terlampau dan tidak perlu dibiasakan. Kerana apabila kalau kita lihat ejekan, contoh gurauan ejekan yang berulang, yang menghina, itu adalah sesuatu perkara yang tidak baik. Itu bukan gurauan, tapi gurauan yang melampau sehingga mencederakan emosi dan mungkin satu tahap boleh mencederakan fizikal apabila berlaku pergaduhan. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila kalau kita lihat gurauan itu ingin menguasai ataupun mengawal. Ini yang boleh membawa kepada kes buli. Mula-mula bergurau, contoh ambil beg, baling beg ke longkang contohnya. Tetapi akhirnya dia akan menjadi pergaduhan, satu kumpulan ingin menguasai satu kumpulan yang lain. Dan seterusnya kita lihat tidak memperhatikan perasaan orang lain. Dia mengancam, menghina, merendahkan seseorang itu. So ini memang tidak baik dan gurauan untuk mengasingkan atau menghina dan juga gurauan yang bersifat fizikal. Fizikal ini memang ketara, tetapi gurauan yang berbentuk percakapan, berbentuk mungkin di media sosial, mengasingkan seseorang individu ataupun memprovokasi di peringkat sosial media, itu adalah perkara yang tidak patut dilakukan dan dilaksanakan, yang perlu kita cegah daripada peringkat awal sebenarnya. Okey. Di sebalik kita memahami secara teoretikal secara teorinya, kita ingin mengetahui dari segi amalannya ataupun amalan mudahnya. Orang kata apa yang diterjemahkan oleh anak-anak ini adalah cerminan ibu bapa lah. Apa yang diamalkan ibu bapa di rumah, itu yang akan dibawa ke sekolah, dan itu akan dibawa ke asrama. Jadi apakah benar kalau di rumah pun ibu bapa itu mengamalkan dan keluarga itu mengamalkan gurauan-gurauan yang kasar, anak-anak ini akan terbawa-bawa kepada rakan-rakan yang lain di sekolah, Puan? Okey, kalau kita melihat kepada persoalan tadi kan, anak-anak di rumah sudah dibiasakan dengan gurauan kasar. Kalau kita lihat kadang-kadang anak-anak dia beranggapan gurauan itu biasa, tetapi bila dia pergi ke sekolah, mungkin kawan-kawan itu daripada keluarga yang berbeza, mungkin keluarga yang penuh tata tertib, sopan santun, penuh adab, tidak terbiasa dengan gurauan yang sedemikian. Jadi harus ibu bapa untuk melihat bagaimana gurauan itu boleh memberi kesan kepada pembangunan diri anak-anak itu tadi. Maksudnya gurauan di rumah itu juga perlu dititik beratkan dengan elemen yang sebaiknya supaya ada batas-batas gurauan anak-anak itu tadi. Di rumah sebegini, di sekolah sebegitu. Sebab betul lah tadi acuan itu bermula daripada rumah. Tetapi kadang-kadang kita lihat kadang-kadang anak ni bila dengan handphone, mereka memang bebas untuk melayari apa-apa laman web, media sosial dan sebagainya. Dan kalau kita lihat gurauan di media sosial, mereka pun mudah terpengaruh. Contoh lawak-lawak jenaka yang ada di YouTube dan sebagainya. Ataupun prank. Prank. Macam tadi Puan ada maklumkan kan tentang prank tadi yang kadang-kadang boleh mencederakan. Tapi kalau kita lihat kepada elemen tu, adakah prank itu tujuan dia kita nak membahayakan dia ataupun kita nak menganiaya dia? So kita kena lihat sebegitulah. Begitu juga ibu bapa. Mungkin ada sebahagian ibu bapa yang melakukan prank kepada anak dia. Saya lihat ada kanak-kanak yang di umur 5 tahun
ibu bapa sambut birthday anak dia 5 tahun dengan meletakkan telur di kepala sambil anak tu berusaha untuk memotong kek. Kanak-kanak yang tidak tahu membezakan antara baik dan buruk dilakukan sebegitu. Bagaimana anak-anak, perasaan anak itu untuk berkembang dan dia akan merasakan perkara itu perkara biasa. Dan sehingga di sekolah dia akan melakukan kepada kawan lain dan dia menganggap perkara itu perkara yang biasa. Sedangkan bagi orang lain itu adalah perkara yang tidak sepatutnya. Betul. Jadi kita sebagai ibu bapa juga perlu membezakanlah gurauan yang sesuai untuk diberikan dan ditunjukkan kepada anak-anak kerana ia akan membentuk kepada personaliti dan juga masa depan anak-anak tersebut. Dan berbalik kepada prank tadi kan, situasi yang berlaku sebagai contoh, ialah di sekolah, zaman-zaman sekolah dulu kan mungkin ada kawan-kawan bila kita nak duduk tarik kerusi, kemudian terjatuh, ataupun mungkin dari segi kata-kata penghinaan yang diberikan. Kanak-kanak dia akan pendam rasa. Kadang-kadang mungkin tak bercerita kepada ibu bapa. Jadi bagaimana sebagai ibu bapa perlu untuk kita mengambil tindakan sekiranya kita lihat okey ni dah ada simptom-simptom yang mungkin dibuli juga selepas berlakunya prank tersebut akan ada kesan. Jadi sebagai ibu bapa apa tindakan utama yang perlu kita lakukan, Puan? Okey, kita sebagai ibu bapa kita ada hak sebab itu anak kita. So kita perlu mencari pihak yang sepatutnya. Sekiranya perkara itu berlaku di sekolah, perlu kita maklumkan kepada pihak sekolah. Kerana perkara itu berlaku di sekolah supaya anak kita okey keadaannya dari segi mental dan emosi untuk teruskan sesi pembelajaran dan berjumpa dengan rakan-rakan. Dan kita juga sebagai ibu bapa perlu memberikan sokongan yang terbaik kepada anak-anak, iaitu kita mendengar dengan empati, iaitu kita tidak menghakimi. Sesetengah ibu bapa apabila anak mengadu, mereka menganggap anak itu yang bermasalah. Tetapi ada setengah ibu bapa merasakan perkara itu perlu mendapat pantauan yang sebaik di peringkat sekolah. Betul. Sebab itu pentingnya saya tekankan tadi elemen empati. Apabila berlaku sebegitu, perlu bawa kepada pihak yang sepatutnya. Sebagai contoh, kalau perlukan sokongan kaunselor ataupun pakai psikologi. Kadang-kadang kita tak nak perkara itu dipendam daripada tadika, sekolah rendah, sekolah menengah. Mereka memendam rasa. Dan kalau kita lihat sekarang ini banyak isu-isu yang kemurungan, anxiety dan sebagainya. Sebenarnya itu adalah hasil pendaman rasa mereka daripada sekolah rendah hingga sekolah menengah. Yang kita kadang-kadang nampak orang tu sihat, okey, tak ada apa-apa masalah. Tetapi rupanya mereka ada masalah jiwa yang perlu diterokai, yang perlu dirawat dengan sebaiknya. Itu dia. Jadi sebagai ibu bapa perlu untuk kita mengambil kira dan lihat perbezaan personaliti anak-anak juga. Mungkin mereka akan ada perubahan yang berlaku. Jadi perlu untuk ambil tindakan, perlu pada pihak yang berkuasa untuk melaporkan mungkin situasi anak. Sekurang-kurangnya pergi ke sekolah lah kan, beritahu. Dia apa yang penting sebenarnya dalam dunia kontemporari ini mungkin masalah kesihatan mental ini menjadi semakin serius apabila ia mula diberi perhatian. Jadi kita pun mula memberi perhatian kepada cara untuk mencegah dan juga cara untuk mendidik anak-anak dengan cara yang berbeza mungkin. Terima kasih Puan Siti Nur Hafizah kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Merupakan kaunselor bahagian kemahiran dan teknikal MARA kerana bersama dengan kami pada pagi ini. InsyaAllah